untuk hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu kita dan buruknya tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya, iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semua sekarang. Maka bertakwalah kepada Allah, kerana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya barang siapa yang melakukan keduanya, nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahuilah, seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa sebarang dalil, dan setiap perkara yang diada-adakan merupakan perkara bid'ah, perkara yang tercela, dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya cepat atau lambat kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi hari Khamis yang mulia ini Allah masih lagi memberikan kita kesempatan
kesihatan dan juga keinginan untuk kita meneruskan lagi salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, iaitu menuntut ilmu Allah. Dan insya-Allah pada hari ini pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, masih dapat lagi kita teruskan. Walillahil hamd, kita dah sampai ke hadis yang ke-9. Dan insya-Allah hari ini tidak ada penambahan hadis. Kita akan melakukan sedikit ulang kaji ataupun murajaah daripada hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-8. Kemudian insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-10. Kenapa? Kerana sebagaimana yang saya tegaskan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menghimpun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berdasarkan semua bab dalam agama. Dan bab yang paling penting dalam agama adalah bab akidah. Jika benar akidah seseorang, pasti akan benarlah agamanya. Tetapi jika akidahnya belum benar, mau dia solat malam setiap malam, puasa sunat setiap hari, tetapi kalau akidahnya tidak benar, maka segala amalannya menjadi sia-sia. Oleh itu daripada 1 sampai 9, kalau kita hafalkan, kita fahamkan, kita lekatkan betul-betul dekat dalam otak kita, ilmu kita, insya-Allah akidah kita akan benar dengan izin Allah. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia mahukan banyak hadis yang terkait dengan akidah. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab lain, kitab-kitab yang menceritakan tentang akidah terlalu banyak, yang secara umum, secara detail. Tetapi Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis-hadis yang jawami'ul kalim dan yang paling penting di antara yang penting. Sebab tu sebaiknya bagi pendapat saya, sebelum kita masuk hadis yang ke-10, kita melakukan sedikit murajaah. Murajaah sekilas sahaja, tak perlu sedetail sebagaimana yang kita belajar. Dan alhamdulillah minggu lepas kita dah murajaah hadis yang pertama, hadis yang terkait dengan niat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah ni, sebagai hadis yang pertama ada dua sebab. Sebab yang pertama, dia nak mentadkir, mengingatkan kita sebelum kita nak menuntut ilmu, sebelum kita nak belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena betulkan niat. Kita kena tajdid niat kita. Kerana innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan yang akan diterima oleh Allah adalah amalan yang didasari dengan niat. Kalau amalan yang hanya didasari dengan kebiasaan, maka ia menjadi sia-sia. Jikalau amalan menuntut ilmu setiap pagi adalah satu kebiasaan bagi seseorang dan ia lakukan sebagai kebiasaan, maka dia rugi besar. Sebab tu setiap kali kita bangun, kita ada niat nak pergi menuntut ilmu, tanam niat kita kerana Allah. Kemudian niat kita apa? Dalam menuntut ilmu, untuk mengangkat kejahilan. Sebab kita ni semua jahil. Setinggi mana belajar pun, sehebat mana kita bertalaki, kita baca buku, kita masih dalam keadaan jahil. Kita tak boleh nak merangkumi ataupun nak menguasai semua ilmu. Ilmu Allah terlalu luas. Sebab tu dalam kita menuntut ilmu tu tidak ada kata berhenti. Kita dah umur 65 ke 70 ke, masa muda dah pergi Timur Tengah, dah pergi tempat mana, tapi tidak ada kata berhenti dalam menuntut ilmu. Dan tidak ada kata majlis ilmu tu ramai budak-budak muda segan. Wallah, ini adalah satu aib. Sebagaimana pepatah Arab yang banyak kali guru kita tegaskan, utlubul ilma minal mahdi
ilal lahdi. Daripada buaian lagi kita dah kena menuntut ilmu sampailah kita masuk ke liang lahat. Jadi dalam kita nak menuntut ilmu tu, tanamkan niat ikhlas kerana Allah, mengharapkan pahala Allah, mengharapkan syurga Allah, mengharapkan untuk melihat wajah Allah yang mulia. Kemudian niatkan supaya kita dapat mengangkat kejahilan dalam diri kita dan mengangkat kejahilan dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam diri-diri orang lain. Dengan niat ni pasti kita akan lebih fokus, kita akan lebih semangat. Sebab bila kita datang satu majlis dan kita anggap diri aku ni bodoh, tak maaf, ataupun jahil, pasti kita akan dengar dengan teliti. Lain dengan orang cakap, oh benda ni aku dah belajar dah. Jadi kalau dia datang, dia akan datang dengan sambil lewa, ataupun dia tak dapat fokus, lebih teruk lagi dia ngantuk. Jadi dua poin tu. Poin yang pertama, Al-Imam An-Nawawi bawakan hadis yang pertama ni adalah untuk tazkir ataupun tajdid niat kita sebagai pembaca. Yang kedua, dalam bab akidah, perkara yang paling penting apa dia? Perkara yang paling tinggi sekali martabat dia dalam kita membahas bab akidah, apa dia? Tauhid, ikhlas. Jadi dua hadis ni mencakupi dua keadaan. First kali dia nak mengingatkan kita supaya tajdid niat. Yang kedua, dalam bab akidah, perkara yang paling utama adalah menceritakan tentang ikhlas, hak kita dengan Allah. Sebab tu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Okey, kita dah murajaah, walillahil hamd. Dan hari ini insya-Allah kita akan murajaah hadis yang kedua. Okey, hadis yang kedua, hadis yang masih lagi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini merupakan ummul sunnah ataupun ummul hadis, ibu segala hadis-hadis ataupun ibu segala sunnah. Kalau Al-Quran kita ada ummul Quran, surah apa? Surah apa ummul Quran? Afiq? Surah Al-Fatihah. Ahsan, barakallahu fiq. Kalau dalam Al-Quran kita ada suratul Fatihah sebagai ummul Quran. Kenapa surah Al-Fatihah digelar sebagai ummul Quran, ibu bagi Al-Quran? Kerana surah Al-Fatihah dia mencakupi semua isi kandungan Al-Quran secara umum. Okey. Al-Quran tidak lari daripada menceritakan berapa perkara? Yang pertama apa? Akidah, tentang tauhid. Yang kedua, tentang hukum hakam, perintah, larangan. Yang ketiga tentang sirah, kisah-kisah umat terdahulu. Bukalah ayat mana-mana dalam Al-Quran, dia tak lari daripada tiga perkara ni. Ima Allah menceritakan tentang tauhid, ataupun Allah menurunkan satu hukum, ataupun Allah menceritakan tentang kisah-kisah yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Dan Al-Quran dia merangkumi semua ni. Kalau tauhid dalam ayat apa? Al-Fatihah. Adam, dalam surah Al-Fatihah ayat apa yang menerangkan tentang tauhid? Alhamdulillahirabbil alamin. Tauhid apa tu? Tauhid ar-rububiyah. Segala bentuk kepujian hanya milik Rabbul Alamin, Tuhan pemilik, pentadbir dan pencipta sekalian alam. Itu sebagai contoh. Dan hadis yang kedua ini, dia adalah rujukan segala semua hadis yang kita akan pelajari setelahnya. Sebab itu digelar sebagai ummus sunnah. Okay, kita baca hadis dia. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu aidan qal, daripada Umar, semoga Allah meridainya, aidan juga. Kenapa ada perkataan juga? Sebab hadis yang pertama pun diriwayatkan Umar. Jadi Al-Imam An-Nawawi cakap aidan juga. Umar berkata, Umar menceritakan, bainama nahnu julusun
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika mana kami menunjukkan Umar sendiri ataupun ramai. Umar sendiri ke ramai duduk bersama Nabi ni? Ramai. Kami dan beberapa sahabat duduk di sisi Rasul SAW zata yaumin, pada suatu hari. Tiba-tiba tala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba muncul kepada kami rajulun, seorang lelaki. Umar kenal ke tak lelaki ni? Apa tanda menyatakan bahawa Umar tak kenal lelaki ni? Betul, tak sebut nama, tapi dari perkataan rajulun ni kita dah faham bahawa Umar tak kenal lelaki ni. Apa tanda dia? Rajulun nakirah. Kalau Umar cakap tala alaina ar-rajulu, seorang lelaki yang mungkin Umar kenal, tapi Umar nak rahsiakan nama dia. Ada je banyak hadis yang diorang kenal seorang sahabat, bertanyakan soalan tapi mereka tak bagi tahu nama. Tapi di sini Umar mengatakan rajulun, jadi dia nakirah, seorang lelaki. Kat mana kita tahu sesiapa dia? Lepas tu dikuatkan lagi, dia beritahu syadidu bayadi thiyab, baju dia sangat-sangat putih. Kita nanti lepas ni kita tahu kenapa Umar detailkan tentang apa keadaan orang tersebut. First kali, baju dia sangat-sangat putih, tidak ada kesan debu, tidak ada kotoran. Kemudian syadidu sawadi sya'r, rambut dia sangat-sangat hitam. Rambut yang sangat hitam ni ada dua penerangan. Yang pertama, rambut dia sangat hitam maknanya rambut dia kemas, tak compang-camping, tak berserabut. Yang kedua, rambut dia sangat hitam menunjukkan dia seorang yang muda, orang muda, bukan orang tua. Kemudian kenapa Umar sifatkan dua sifat ni? Sebab la yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya asarus safar, bekas-bekas daripada perjalanan. Kenapa Umar cakap macam ni? Sebab Umar tak kenal orang tu. Kalau Umar kenal, dia pakai kemas, dia Ahlul Madinah. Tapi dia tak kenal, jadi dia orang luar. Bila orang luar, mesti ada nampak asarus safar. Tapi peliknya, orang ni kemas, dia naik kereta ke? Kan? Tapi zaman dulu tak ada kereta. Tapi sebab tu Umar tegaskan wala ya'rifuhu minna ahad, dan dari kalangan kami tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga orang tersebut duduk kepada Nabi SAW. Okey, perkataan hatta ni juga membawa faedah. Apa faedah dia? Hatta, sehingga. Kalau tadi Umar cakap bainama nahnu julusun, kita duduk inda, di sisi Nabi SAW. Tapi rajul ni hatta jalasa, sehingga dia duduk kepada Nabi. Apa beza dia? Hatta dengan inda. Faham tak? Tak faham? Okey, tengok perkataan bainama nahnu julusun. Yang atas tu kan, Umar cakap ketika mana kita duduk di sisi Nabi SAW, inda Rasulillah. Saya rasa saya pernah bagi tahu dah kat kelas. Sebab tu pentingnya murajaah kan. Kemudian yang lelaki ni Umar cakap hatta jalasa ila Nabi SAW, sehingga dia duduk kepada Nabi. Hatta, dia tak pakai inda Rasul SAW. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia, Umar duduk di sekeliling Nabi. Orang tu datang, dia terus pergi depan Nabi SAW, betul-betul depan. Yang mana dikuatkan lagi dengan penerangan Umar, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menghubungkan lututnya kepada lutut Nabi SAW, maka lutut bertemu dengan lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua paha siapa? Paha dia ke paha Nabi SAW?
dia meletakkan dua lutut kepada lutut Nabi dan meletakkan dua tapak tangannya ke atas pehanya. Nya ni kembali kepada siapa? Pemuda tersebut. Betul. Tapi ada dua tafsiran. Kalau kita ikut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan dia meletakkan lututnya kepada lutut Nabi. Nya rukbatai yang pertama ni kembali kepada Nabi. Tapi fakhizai ni kembali kepada Jibril. Dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pehanya, menunjukkan semangatnya dalam nak menuntut ilmu. Tapi ada juga ulama mengatakan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua peha Nabi SAW. Sebab apa? Kembali kepada asal. Yang pertama, rukbataihi, kedua lututnya tu, nya tu kembali kepada Nabi. Jadi peha ni pun kena kembali kepada Nabi. Dan benda tu pun dalam di sisi Arab, adat Arab, dia tak jadi satu benda yang gharib, benda yang aneh, tak. Sebab orang Arab, orang dululah, kalau ada sesuatu benda, isu besar, kabar yang besar yang dia nak bincangkan, orang tu akan letak tangan dekat atas peha orang tu. Jadi dua-dua tafsiran boleh diterima. Waqal, dan orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa faedah Jibril berkata ya Muhammad, tak berkata ya Rasulullah, ya Nabi Allah? Ya Allah, kita murajaah. Kenapa? Raf. Kenapa Jibril dia tak kata ya Rasulullah akhbirni anil Islam, tapi Jibril kata ya Muhammad, dia panggil nama? Boleh ke kita panggil nama Nabi SAW, ataupun kita kena hormat dan panggil ya Nabi Allah ataupun ya Rasulullah? Okey, tanya hukum dulu. Boleh ke tak kita panggil ya Muhammad kalau misalnya kata kita hidup zaman Nabi SAW? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Haram. Haram untuk para sahabat untuk panggil Nabi ya Muhammad. Dia kena panggil dengan panggilan kehormatan ya Rasulullah ataupun ya Nabi Allah. Dalil dia apa? Siapa tahu dalil dia? Surah An-Nur ayat 63. Wala taj'alu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Nabi cakap jangan kau panggil, Allah tegur para sahabat, jangan kau panggil Nabi SAW sebagaimana kau panggil kawan-kawan kau. Panggil Nabi dengan Nabi Allah ataupun Rasulullah, tak boleh panggil Imam Muhammad. Okey, jadi persoalan yang pertama, bolehkah kita panggil ya Muhammad? Boleh ke? Tak boleh, haram. Dalil dia apa? Dalam surah An-Nur. Okey, kemudian soalan yang kedua, kenapa Jibril panggil ya Muhammad? Siapa jawapan? Adam macam ada jawapan. Apa faedah dia? Kenapa Jibril panggil ya Muhammad, tak panggil ya Rasulullah? Sebab Jibril panggil ya Muhammad supaya para sahabat berfikir bahawa Jibril merupakan orang Badui. Orang Badui ni dia ada istithna. Apa orang panggil? Istithna? Pengecualian. Dia orang ni panggil Nabi dengan nama Nabi SAW dan Nabi tak marah. Sebab apa? Sebab dia orang badiah, orang kampung, orang pedalaman. Tetapi kalau orang Ahlul Madinah, dia panggil ya Muhammad, itu satu dosa. Jadi kalau orang Badui yang datang kepada Nabi SAW, dia daripada jauh daripada ilmu, tiba dia panggil ya Muhammad, berdosa. Kesian lah. Tapi bila dapat ke ilmu, dia dah tahu surah An-Nur tu, maka haram dia panggil ya Muhammad. Jadi pada zaman itu, kebanyakan orang Badui yang datang kepada Nabi SAW, dia akan panggil ya Muhammad. Persoalan ni, kenapa Jibril tak panggil je ya Rasulullah? Kenapa? Agak-agak kenapa? Apa hikmah dia? Kenapa Jibril nak bagi tanggapan para sahabat seakan-akan dia orang Badui? Kenapa, Raf? Adam? Cuba fikir sekejap.
Kenapa Jibril nak orang Umar dan para sahabat yang ada kat Nabi SAW tu beranggapan bahawa dia adalah orang Badui, bukan dia malaikat? Afiq, agak-agak kenapa Afiq? Supaya para sahabat tak jakun lah, kan? Kalau para sahabat tengok, ni orang luar, kita tak kenal, pakaian kemas, lepas tu panggil ya Rasulullah, ni seseorang ni. Tapi kalau tengok dengar ya Muhammad, Omar dah, orang Badui. Jadi sebab tu sampai beberapa hari Omar masih tak tahu siapa yang datang tu. Nabi baru beritahu dialah Jibril. Baru mau tahu, Jibril. Nampak tak hikmah dia? Kemudian apa soalan pertama? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Nabi SAW pun jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumar Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi SAW bersabda, Islam itu engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan haji jika engkau mampu, ilaihi sabila, jika kau mampu untuk menampung perjalanan kepada haji. Okey, soalan pertama saya, jawapan Nabi SAW bagi soalan Jibril tentang Islam, adakah ta'arif Islam ataupun benda lain? Jibril tanya, wahai Muhammad, bagi tahu apa itu Islam. Kemudian Nabi bawakan rukun Islam. Adakah rukun Islam merupakan ta'arif bagi Islam? Tidak, kan? Jawapan dia tidak. Rukun lah. Ta'arif. Okey, sekarang soalan yang kedua. Apa itu Islam? Ta'arif Islam. Raf, ma huwa al-Islam lughatan wa syar'an? Tafadhal. Islam, al-Islam secara bahasa dia perkataan apa? Salima. Salima ni apa makna dia? Assalamualaikum, apa makna dia? Keselamatan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua apa? Istislam. Al-Islam, kita berserah diri kepada Allah. Jadi Islam ni, barang siapa yang orang Islam adalah orang yang akan selamat dan bahagia. Sebab apa? Sebab dia berserah diri kepada Rabbul Alamin. Itu makna Islam. Dengan makna Islam ni, kita dah boleh dakwah orang bukan Islam, kan? Sebab orang bukan Islam ni selalu diorang nak cari apa dalam kehidupan ni? Kebahagiaan, keselamatan, keamanan, betul tak? Dan keamanan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah bila seseorang hamba dia betul-betul berserah diri kepada pemilik dia. Bila seorang hamba ni betul-betul berserah diri kepada pemilik dia, pasti pemilik dia akan jaga dia, akan beri kebahagiaan dan sebagainya. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Secara syarak, al-Islam huwa, ni kena hafal ni, benda basic ni. Abu Muhammad, ya Syekh Abu Muhammad, fadhal. Al-Islam huwa, dia ada 3 poin sahaja. Bila kita sebut Islam, dia pasti kena memenuhi 3 poin. Okey, poin yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Kita berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan apa? Dengan kita mengesakan Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Bukti bahawa kita betul-betul berserah diri kepada Allah adalah kita al-inqiyad, menjalankan segala perintahnya, menjalankan segala ketaatannya. Al-inqiyad, menjalankan lahu kepada Allah bitta'ah, dengan mentaatinya. Itu buktinya. Tapi kalau ada dia mengaku Islam tapi tak solat, tak puasa, tak melakukan amal kebaikan, kehidupan dia sama macam kehidupan orang-orang kafir, adakah dia
layak untuk digelar sebagai orang yang berserah diri kepada Rabbul Alamin? Tak layak. Ini pertama, Al-Islam secara syaraknya memang berserah diri kepada Allah, tapi berserah diri bukan berserah diri kosong, berserah diri dengan tauhid. Kemudian bukti dia berserah diri dengan tauhid adalah dia menjalankan ketaatan. Okey, poin yang ketiga agak-agak apa? Orang tu dah berserah diri bulat-bulat kepada Allah, tauhid, dan dah menjalankan semua perintah Allah. Tapi kalau dia kurang satu poin terakhir ni, dia belum layak untuk digelar sebagai Muslim. Ma huwa ya akhi Zairi? Jauhi larangan tu termasuk inqiyad lahu bitta'ah. Kalau orang ni faham, kalau kita faham betul-betul makna la ilaha illallah, kita ada jawapannya. Ya, wal bara'atu minasyirk wa ahlihi, dan dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan ahli-ahli syirik, baru dia digelar sebagai seorang Muslim. Kalau dia dah mentauhidkan Allah, lepas tu dia dah solat, dia dah melakukan ketaatan, tetapi masih lagi melakukan kesyirikan, sah ke keislaman dia? Tak sah. Ataupun dia masih redha lagi dengan segala kesyirikan yang berlaku di hadapan dia, pun masih tidak sempurna lagi keislaman dia. Boleh faham ya? Jadi ingat 3 poin tu. Bila sebut Islam je, mesti kena tauhid, buktikan tauhid dengan ketaatan, dan bersih dari segala bentuk kesyirikan. Takrif dari para ulama lah, daripada istiqra' dalil-dalil, rumusan daripada dalil-dalil pada Al-Quran dan Sunnah. Okey, rukun Islam ni juga akan diulang lagi pada hadis yang ketiga kan, hadis Ibnu Umar. Jadi hadis yang ketiga kita boleh skip, kita akan murajaah pada hadis Umar bin Khattab ni. Jadi rukun pertama Islam adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu satu rukun ke dua rukun? Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah, itu satu rukun, ataupun la ilaha illallah satu rukun, Muhammad Rasulullah satu rukun? Tak, bagi rukun Islam ni, rukun Islam yang pertama, adakah la ilaha illallah, kemudian rukun Islam yang kedua Muhammad Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah satu rukun? Satu rukun. Kenapa? Kenapa Allah jadikan dua kalimat ni sebagai satu rukun? Kalau nak buat dua boleh tak? Sebab dua poin yang berbeza, betul tak? Kenapa? Tadabbur dia apa? Hikmah dia. Kenapa tak boleh jadikan tu rukun yang kedua? Maksudnya sekali macam mana tu? Kalau Nasara ke Yahudi ke, dia percaya kepada Allah, tak percaya kepada Nabi, dia tak ikut, so tak Islam lah. Yelah, okey, poin tu saya faham, tapi kan ada rukun pertama dua kalimah syahadah, rukun yang kedua solat. Orang Nasara pun kalau rukun pertama dia syahadat, tak solat, rukun yang kedua pun dia tak Islam, betul tak? Jadi jawapan betul tapi kurang tepat. Jadi hikmah dia, Allah jadikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah satu rukun kerana dua benda ini merupakan syarat diterimanya amalan. Dia datang sekaligus, kita tak boleh berpisah. Apa syarat diterimanya amalan? Yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua al-ittiba'. Al-ikhlas daripada kalimat la ilaha illallah, lawan dia adalah syirik. Al-ittiba' dari kalimat Muhammad Rasulullah, kita mengikut Nabi SAW. Lawan dia apa? Lawan daripada sunnah, bid'ah. Sebab tu benda ni jadi satu rukun. Dan dengan hikmah Allah jadikan syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sebagai satu rukun, dan menjadi satu dalil untuk kita
dakwah golongan-golongan yang suka melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Betul tak? Boleh dapat tak poin dia? Okey. Antashhada, asyhada. Apa syarat syahadat? Apa syarat persaksian? Ada 3, betul tak? Jika seorang nak bersaksi, kalau kita jumpa orang yang bukan Islam, kita nak suruh dia bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Apa syarat dalam persaksian tersebut? Yang pertama apa? Al-ilmu. Ahsanti, barakallahu fik. Al-ilmu. Dia ada ilmu tentang apa yang dia nak saksikan. Kalau dia first syarat ni tak ada, persaksian dia tu sia-sia. Kalau kita pergi hardware mana ataupun kedai-kedai orang-orang Cina, kadang dia nak tarik pelanggan Melayu, dia boleh cakap apa? La ilaha illallah. Betul tak? Ada yang beri salam, ramai. Tapi adakah dia ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah tu? Tak ada. Jadi sebutan dia sia-sia. Sebab tu bukan kita nak dakwah orang bukan Islam ni, bukan kita nak kejar sebutan la ilaha illallah tu. Ya, betul. Tapi itu nombor 2. Yang pertama sekali kita nak dia ada ilmu tentang kalimah tersebut. Baru Islam dia sah. Kalau dia hanya sebut, Islam dia sah secara zahir sahaja. Okey, syahadah ni first kali al-ilmu. Kita ada ilmu tentang apa yang kita nak saksikan. Yang kedua apa? Al-yaqin. Ada yakin, keyakinan dengan apa yang dia ilmukan. Yang ketiga? Tak. Al-ilmu, yakin. Yang ketiga al-i'lam. I'lam tu apa? Mewar-warkan. Dia kena memberitahu orang lain lah. I'lam. Okay, kalimah la ilaha illallah. Ini pun penting untuk semua tulabul ilm faham betul-betul kalimah la ilaha illallah. Dia ada syurut dia, dia ada rukun dia. Betul tak? Betul ke? Kalimah la ilaha illallah ni ada rukun dia, ada syarat-syarat dia. Ke belum belajar lagi? Okey, soalan pertama. Apakah rukun kalimat la ilaha illallah? Ada 2 rukun. Rukun tu maksudnya apa? Benda yang ada pada... Okay, apa beza rukun solat dengan syarat solat? Rukun solat, semua perkara yang ada dalam solat. Takbiratul ihram, baca al-fatihah. Yang mana kalau kita tak buat rukun tu, solat kita batal, betul tak? Syarat solat ada yang luar solat. Benda yang ada di luar solat. Begitu juga rukun kalimah la ilaha illallah adalah benda yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah. Ada 2 benda sahaja yang berada dalam kalimah la ilaha illallah. Saya dah bagi kata kunci dah tu. Apa rukun dia? Aywa. La. Bas wahid hadhi kalimah. Lahu ruknan. La ilaha illallah tu ada 2 rukun. Rukun yang pertama apa? An-nafyu. An-nafyu, penafian. Rukun pertama kalimah la ilaha illallah adalah penafian. Rasanya kita dah bahas kan? Tapi macam baru nak catat je. Ni kita merajaah ni, kita boleh rujuk kita punya catatan yang lama. Rukun yang pertama an-nafyu. Dan benda ni saya nasihatkan untuk diri saya dan semua para pelajar yang ikut secara live ataupun fizikal untuk jadikan benda ni luar kepala. Okey? Sebab ni benda basic dalam kita nak berdakwah. Okey, la ilaha illallah, rukun pertama adalah nafyu. Penafian. Penafian daripada tu la ilaha. Tiada ilah. Kita kena nafikan dulu. Sebab kalau kurang salah satu rukun, kalimah la ilaha illallah dia tu tak sah. Okey, kita kena nafikan dulu. Tiada ilah. Okey, ilah pun makna ilah. Okey, tak apa. Tu nanti dalam lagi. Rukun yang kedua pula apa? Al-ithbat. Penetapan. Illallah. Kecuali Allah. Jadi ada 2 rukun. An-nafyu wal-isbat. Okay, contoh kalau orang hanya nafi saja, tak ada isbat.
Dia jadi apa? Ateis, tak cari Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan. Nak Tuhan yang tak betul ataupun Tuhan yang hak, Allah pun dia menafikan, maka dia jadi ateis. Tapi kalau orang isbat je Allah, 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 jadi apa? Jadi syirik. Dia tak menafikan Tuhan-Tuhan lain, tapi dia hanya mengiyakan Allah, Allah. Tuhan lain tak apa. Aku dah percaya Allah sebagai Rabbul Alamin. Aku dah percaya sebagai Allah menurunkan hujan, memberi rezeki. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apa jawapan orang kafir Quraisy jika kita tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia cakap siapa? Allah. Tapi kenapa Nabi SAW 13 tahun berdakwah kat mereka sampai berperang? Sebab dia ada problem dekat perkataan ilah tu. Boleh faham Nah, ni pun kita kena faham sebab banyak syubhat dan kata sekarang, zaman sekarang dah tak ada istilah syirik. Orang tu dah percaya Allah, dia dah Islam. Dia nak sujud kat kubur ke, dia nak pergi makam Tok Wali ke, dia nak tawaf ke, dia nak doa ke kat selain Allah, tak syirik. Yang penting dia percaya Allah sebagai Tuhan. Nampak tak? Bahaya tak syubhat tu? Benda ni lah yang Nabi SAW perjuangkan 13 tahun. Tapi akhirnya penyakit ni ada dekat kalangan kaum muslimin sendiri. Sebab apa? Sebab jahil dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kena ada dua rukun. Kita kena nafikan dulu, lepas tu kita kena isbatkan. Baru sempurna kita punya kalimah la ilaha illallah. Okey, syurut. Ada berapa syarat kalimah la ilaha illallah? Adakah sebatas kita sebut la ilaha illallah, lepas tu kita mati, masuk syurga? Ataupun ada syarat-syarat dia? Ada syarat-syarat dia ke? Ada. Alhamdulillah. Apa syarat-syarat dia? Ada berapa dulu? Ada berapa syarat kalimah la ilaha illallah? Ada 8 ke 9? 7, betul. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama apa, Adam? Syarat la ilaha illallah yang pertama apa? Al-ilmu. Ilmu. Kata lawan ilmu apa? Al-jahlu. Dalil dia apa? Dalil dia Allah SWT firman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Surah apa tu? Dan benda ni pun saya dah bagi. Saya rasa kita ulang 2 kali benda ni, betul tak? Surah Muhammad ayat 19. Allah perintah kita fa'lam. Kita kena ada ilmu dulu. Ilmu tentang apa tu? Annahu la ilaha illallah. Bahawa tiada Tuhan yang berhak kita sembah dengan benar melainkan Allah. Setelah kita ada ilmu tu, baru kita boleh beramal. Wastaghfir li dhanbik. Baru kita boleh minta ampun. Tapi kalau kita tak ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah, kita nak minta ampun satu hari 70 kali pun tak guna, sia-sia. Sebab apa? Sebab tauhid dia tak betul. Boleh faham? Okay, yang kedua apa? Al-yaqin. Yakin. Setelah dia berilmu bahawa memang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dia kena yakin, ya memang Allah yang berhak aku sembah. Lawan dia apa? Asyak. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Dia dah ada ilmu, dia dah yakin, tapi sebenarnya sebutan dia untuk habuan dunia. Dia tahu, oh orang Islam ni rupanya dapat zakat, sebutlah. Sah ke kalimah la ilaha illallah dia? Mungkin secara zahirnya kita anggap dia sebagai seorang Islam, tapi di sisi Allah sia-sia benda tu. Ini al-ikhlas. Lawan dia apa? Asyirik. Kemudian yang ke apa ni? Keempat apa? As-sidqu. As-sidq. Lawan dia
al-kadhib. Al-kadhibu, al-kadhib. As-sidq lawan dia al-kadhib. Sidq tu apa? Jujur. Kadhib, dusta. Dia sebut, dia faham, dia ilmu, dia yakin dan dia ikhlas, semua dia lakukan dengan sidq, jujur. Dia tak ada dengan pendustaan. Dalil dia apa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni, dia dah tahu bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. La ilaha illallah dia dah faham. Dia dah masuk Islam, tak ada apa-apa dapat pun. Kan? Tetapi sebenarnya semua yang dia buat tu adalah atas dusta. Jadi kalimah la ilaha illallah dia, walaupun mungkin orang munafik ni dia mati, kita dengar dia cabut la ilaha illallah, berguna ke tak? Kalimah ni tak berguna. Jadi syarat ni sangat-sangat penting. Saya bagi analogi apa? Para ulama bagi analogi macam memang kalimah la ilaha illallah ni kunci syurga. Tapi setiap kunci tu ada apa? Ada gigi dia. Tapi kalau dia ada kunci syurga tapi kunci dia tak ada gigi, boleh ke buka pintu? Tak ada function juga walaupun dia ada kunci. Jadi kunci tu dia kena isi dengan gigi, baru dia boleh buka pintu syurga. Itu istilah para ulama lah. Dan gigi bagi kunci syurga la ilaha illallah adalah syarat-syarat dia. Dan tadi kita ulang balik. Yang pertama tadi apa? Al-ilmu. Kemudian al-yaqin. Kemudian as-sidq. Al-ikhlas. Kemudian as-sidq. Yang kelima, al-mahabbah. Cinta. Lawan dia apa? Al-bughdu. Benci. Al-mahabbah lawan dia al-bughdu. Ba ghain ta, al-bughdu. Nah, ni pun sebagai satu peringatan bagi kita. Kita dakwa kita ada ilmu tentang kalimah la ilaha illallah. Kita yakin, kita apa tadi? Ikhlas. Lepas tu, tetapi bila diuji di antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada manusia, kadang kita kalah kat sini. Sebab tu kita kena betul-betul faham kalimah ni, hayati syarat-syarat dia, supaya setiap kali tibalah bertembung antara cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada suami, anak, terus kita mengedepankan cinta kita kepada Allah. Dalil dia apa? Untuk cinta ni, Surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dia menjadikan perkara andad, perkara yang setanding dengan Allah, dan dia mencintai perkara tersebut sama cinta dia dengan Allah. Sama cinta dia dengan cinta Allah. Dia samakan. Cinta dengan benda syirik dengan cinta kepada Allah dia samakan. Ni Allah mencela dia. Begitu juga tazkir untuk kita, jangan kita samakan cinta kita dengan makhluk, cinta kita dengan anak kita, cinta kita dengan isteri, suami kita sama dengan kita cinta Allah, tak. Cinta Allah dan Nabi melebihi cinta kepada bapa, kepada anak, kepada semua manusia. Dalil dia apa, Fiq? Nabi SAW bersabda, La ahsantum, Masya Allah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga aku, iaitu Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia cinta. Bukan aku, dia cinta sama macam dia cinta mak, tak. Lebih dia cinta pada bapa, mak, anak, semua manusia, bahkan diri dia sendiri. Baru sempurna iman orang tu. Okey. Kemudian ke berapa? Ke-6 Yang ke-6 apa? Al-inqiyad. Al-inqiyad. Al-inqiyad lawan dia at-tarku. Al-inqiyad ni apa? Patuh. Bila kita
terima kalimah la ilaha illallah ni, jadi kita kena jadi orang yang sentiasa patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau dia betul-betul iqrar, dia faham, dia tetapkan bahawa memang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tiba-tiba dia melakukan satu amalan syirik dah berpuluh tahun, datanglah ilmu kepada dia, kalau dia tak tinggalkan, dia belum sempurna lagi al-inqiyad ni. Dia belum patuh sepenuhnya kepada Allah SWT. Sebab tu kita ni Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita kena tanamkan kat kita punya mind, anak-anak kita, masyarakat kita, jiran kita, yang pertama apa? Allah wa Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Tu je. Jangan kita jumpa anak-anak kita ataupun orang-orang asyik cerita tentang kehebatan Tok Guru je. Ustaz Muin tu hebat tu. Tak pernah penat. Dakwah je kerja dia. Itu tak apa, puji. saya bagi contoh, misalnya orang-orang luar kan, ada apa, kuliah je cerita tentang Tok Wali tu, Tok Wali ni tak makan, Tok Wali tu tak mati, jantung dia tak. Untuk apa tu? Untuk apa cerita tu? Untuk dia membodohkan orang-orang kat bawah tu, supaya dia orang ta'assub kepada dia orang punya guru. Tapi kita, bezanya kita kena betul-betul ta'assub 100% hanya kepada qala Allah, qala Rasul. Bila datang ayat Allah, hadis Nabi yang sahih, sami'na wa ata'na. Sebab tu satu perkara je yang boleh ubah seorang manusia adalah Al-Quran. Bila tadabbur tu masuk dekat hati dia, nak ada dah amal bid'ah tu berpuluh tahun ke, ataupun dia dah berkecimpung dengan bisnes yang penuh dengan riba, dosa, tapi bila masuk tadabbur Al-Quran tu, dia akan tinggalkan serta-merta. Banyak sangat contoh dia di kalangan para pelajar Ustaz Abdul Muin hafizahullah. Okey, yang terakhir, al-inqiyad, lawan dia at-tarku, meninggalkan. Inqiyad patuh, lawan dia meninggalkan perintah Allah. Katab tu tulis tak? Barakallahu fiik. Afiq tulis. Barakallahu fiik. Okay, yang terakhir apa? Al-qabul, terima. Al-qabul, terima. Lawan dia apa? Ar-rad, tak terima lah. Okay, jadi itulah kalimah la ilaha illallah. Dan sebab itu nilai la ilaha illallah ni, jika ditimbang satu timbangan dan ditimbang dengan timbangan lain dengan semua amal ibadah ataupun apa bentuk dosa, nescaya timbangan la ilaha illallah ni akan terbangkan semua amalan-amalan yang lain. Sebab tu ada hadis bitaqah. Pernah dengar hadis bitaqah? Hadis kad. Hadis tu panjang. Nabi ceritakan tentang kejadian di padang mahsyar. Seorang hamba menghadap Allah dengan dosa penuh, seakan-akan seluas langit dan bumi, segunung. Tetapi dia ada satu bitaqah khusus. Bitaqah tu kad. Kad apa tu? Tu tulis kat situ kalimah la ilaha illallah. Dia masih mentauhidkan Allah. Jika seseorang masih mentauhidkan Allah, nak dia melakukan satu dosa yang sangat besar pun, kalau Allah nak mengampunkan, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau dia dah melakukan satu kesyirikan sahaja dan kehidupan dia penuh dengan amal soleh, tetapi bila dia menghadap Allah, dia akan dihumban dalam neraka. Takut tak? Takut kan? Ada dalil ke? Ada dalil ke bahawa orang yang mensyirikkan Allah, Allah tidak akan ampunkan selama-lamanya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan bagi dosa orang yang mensyirikkan Allah, dan Allah akan ampunkan duna dzalik, dosa selain syirik, bagi siapa yang Allah kehendaki. Okey, apa dah? Okey, kemudian syahadat yang kedua, wa anna Muhammad Rasulullah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan pesuruh Allah. Okay, ni pun ada 3 poin untuk kita menerapkan ataupun menjalankan sebaiknya kalimah Muhammad Rasulullah. Apa dia? Faham soalan saya?
Macam tadi kalimah la ilaha illallah, kita ada rukun, ada syurut kan. Baru betul-betul kalimah la ilaha illallah tu kita faham. Muhammad Rasulullah ni pun bukan sekadar kita cakap Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Dia ada benda di sebalik tu. Ada 3 benda secara umum lah. Yang pertama apa? Imtithal awamirihi. Kita taat segala perintah Nabi SAW. Baru valid kita punya pengakuan bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Yang kedua, ijtinab nawahi. Meninggalkan semua apa yang Nabi larang. Yang ketiga, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Nabi SAW tetapkan, Nabi SAW tunjukkan. Jika sempurna 3 benda ni, barulah sempurna kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah bila kita sebut cinta Nabi, kita sebut kita sayang Nabi SAW, valid. Tapi kalau 3 benda ni kita tak buat, nak cakap kita sebut selalu ke, kita buat majlis selawat ke apa, kita pusing-pusing serban ke apa ke, dakwa kita cinta Nabi, semua dakwaan palsu. Kalau Nabi perintah dia tak buat, Nabi larang dia buat, dan dia beribadah tak ikut Nabi, itu cinta palsu. Dia tak cinta pun pada Nabi SAW. Cinta hanya cinta perasaan yang ditipu oleh syaitan. Na'udzubillah. Jadi bila kita sebut kita cinta Nabi, first kali apa segala perintah Nabi mana kita lakukan, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Dalam hadis yang ke-9 tu kan, ma nahaitukum anhu, apa tanggungjawab kita? Fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kemudian janganlah kita beribadah, melakukan satu apapun ibadah, melainkan kita kena tahu dalil bahawa Nabi Muhammad melakukan benda tu. Kerana al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ni dah sempurna. Nabi dah bawa dah semua dengan sempurna. Tidak ada satu kebaikan melainkan Nabi dah tunjuk, dan tidak ada satu keburukan melainkan Nabi dah larang. Jadi kenapa kita nak cakap benda ni baik? Apa salahnya? Ya Allah. Okey, kemudian yang seterusnya wa tuqimus solah, dan mendirikan solat. Okey, kat sini saya ada sebut tentang khusus hadis Ibnu Umar ni tentang iqamatus solah, tuqimus solah. Kenapa Nabi tak sebut wa tuaddiyas solah? Ada dengan iqamah, apa beza dia? Ada ni menjalankan adaus solah, ataupun iqamatus solat, mendirikan solat. Kalau kita Nabi sebut, kalau misalnya Nabi sebut al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuaddiyas solah, pun okey juga, dan menjalankan perintah solat. Tapi kat sini Nabi sebut wa tuqimas solat, daripada perkataan iqamah, mendirikan. Maksud dia apa? Itu satu. Yang kedua, apa sifat pertama orang mukmin yang berjaya? Qad aflahal mu'minun, khusyuk dalam solat. Ulama memberi faedah iqamah ni adalah khusyuk. Kalau tuaddi, dia menjalankan solat, mungkin dia ikut sunnah Nabi SAW, mungkin dia solat berjamaah, tetapi adakah dia khusyuk? Kalau dia tak khusyuk, dia hanya sekadar menjalankan solat saja, tapi dia tak mendirikan solat. Okey. Okey, bagaimana kita nak meraih kekhusyukan solat tu? Ada dalam buku Surah Ma'arij ni. Bagaimana kita nak capai derajat kita khusyuk dalam solat? Kita kena ada 2 sifat. Daimun dan yuhafizun. Siapa ingat lagi? Ke dah terlalu banyak cacatan, dah tak tahu kat mana Ustaz? Kita kena daimun dan kena yuhafizun. Ustaz, apa makna daimun dan yuhafizun? Kalau nak tahu, belilah buku Tadabbur Surah Al-Ma'arij di Shopee, Gulam. Ada jawapan di situ. Dan jauh daripada sahun dan yura'ud. Kan? Ara'aital ladzina yukadzibu biddin alladzina yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amul miskin fawailun lil musallin. Orang yang solat celaka. Sebab apa? Sebab dia tak khusyuk. Sebab apa dia tak khusyuk? Alladzina fi salatihim sahun. Dia sahun.
Walladzina hum yura'un. Sahun luar solat, yura'un dalam solat. Sahun tu lambat pergi solat, solat luar waktu, kadang wuduk tak sempurna. Yura'un, dia memang riak lah. Dalam solat tu dia bukan solat kerana Allah. Jadi dia kena daimun, yuhafizun, jauh daripada apa tadi? Alladzina fi salatihim sahun dan yura'un. Ra'un. Barulah dia capai khashi'un tu. Itu faedah hikmah daripada perkataan tuqimas salah, bukan tu'addiyas salah. Kemudian waktu tiya zakat, menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan haji jika dia mampu. Dan insya-Allah ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga pun dalam masa terdekat ni nak menunaikan haji. Nasihat saya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ada satu dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, dia ada satu bab, nama bab tu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi jangan kita hanya iktimad atau kita bersandar dengan khusus-khusus haji saja, jangan. Kita kena buat research, kita kena kaji betul-betul macam mana hajinya Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi SAW berpesan? Apa pesan Nabi SAW dalam bab haji ni? Berhajilah sebagaimana aku berhaji. Lafaz dia macam mana? Macam mana? Apa lafaz dia? Saya lupa. Tapi pesan Nabi SAW khusus untuk perkataan haji ni, Nabi sebut berhajilah sebagaimana aku haji. Jadi dekat video, kat YouTube, dekat internet dah banyak dah. Jadi kena lakukan sedikit pengorbanan, sedikit usaha untuk kaji betul-betul bagaimanakah haji Nabi SAW. Kemudian terapkan. Jikalau wa na'udzubillah kemungkinan berlaku sedikit penyelisihan ataupun tak sama, bila kita kat sana nanti ni tak sama ni sebagaimana Nabi haji, kita ada ilmu benda tu, kita boleh bertanya, kita boleh berusaha untuk ke arah itu, betul tak? Tapi kalau kita jadi pak turut je, akhirnya haji kita tak sebagaimana haji Nabi SAW. Saya bukan nak merendahkan golongan tertentu, mereka ada usaha mereka ada ijtihad dan lain sebagainya. Tapi saya nak nasihatkan untuk diri saya dan sesiapa pun, sebelum kita nak beramal ataupun berkata-kata, apatah lagi satu ibadah yang sangat besar termasuk daripada rukun Islam, iaitu haji, takkanlah kita tak nak usaha beli buku ataupun tengok kuliah ustaz-ustaz sunnah tentang bagaimana betul-betul Nabi berhaji, kan? Bila kita dah sampai sana, kita dah tahu betul, Nabi lakukan sekian dan sekian. Hari ke-8 Nabi buat apa, hari ke-9 Nabi buat apa, ke-10, 11 dan seterusnya. Kalau berlaku penyelesaian, kita ada ilmu tu, kita boleh usaha tau. Tapi bila kita dah usaha habis langsung, fattaqullaha mastata'tum, ada kelonggaran di situ. Tapi kalau kita pun tak nak usaha sebab kita tak tahu ilmu, kita jadi pak turut je, sayang lah, betul tak? Jadi kepada sesiapa yang bakal jadi haji, berilmulah supaya mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Kerana puncak tertinggi jaza ataupun balasan bagi orang yang haji mabrur, dia akan bersih seakan seperti bayi yang dilahirkan, suci daripada dosa besar dan dosa kecil, kalau betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Okey, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah hadis ni, rukun Islam ni dah masuk untuk hadis yang seterusnya. Jadi insyaAllah kita minggu depan kita akan habiskan hadis kedua ni. Lepas tu kita akan lompat terus hadis yang keempat, kelima dan seterusnya. Jadi bermanfaat tak kita punya murajaah pada hari ini? Ataupun ustaz tak payah murajaah lah, boleh tengok rakaman lain, kerana nanti rakaman tu susah. Jadi insyaAllah setiap kali 9 hadis kita akan buat murajaah. Okay? Kita jangan nak kejar, ustaz cepat ustaz, kita nak habis 42 hadis ni, lambat sangat lah ustaz ni, dah CD ke 32. Jangan, biar kita ilmu sedikit tapi kita amalkan semua ilmu kita. Jangan kita ilmu banyak tapi amal tak ada, wa na'udzubillah. Okay, ada apa pertanyaan? Tak ada. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Sekejap, mana Syekh Zairi?
Kalau kita dah tutup pun kamera tak tutup, payah juga. Kita tunggu cameraman datang. Ada apa soalan? Tak ada Jadi insya-Allah kita stick dengan kita punya murajaah. Sebab tu sebelum saya start siri yang pertama tu, saya sarankan untuk setiap pelajar hafal hadis, buat catatan sendiri. Sebab tu saya tak bagi buku rujukan. Kan? Ramai tanya, ustaz rujuk buku apa? Kalau saya bagi buku rujukan, nanti para pelajar akan, dia tak ada semangat tau. Dia nanti tak apa, nanti boleh tengok rujukan dekat buku rujukan. Tak, saya nak para pelajar tu sendiri buat rujukan. Akhirnya dia akan, first kali dia akan tulis, kemudian bila dia rujuk, dia tahu kat mana tempat tu. Terbukti hari ni masya-Allah banyak sangat memberangsangkan. Kan? Kita boleh rujuk kita punya catatan dan kita boleh, misal kata kurang, rupanya saya dah tersalah tulis, Al-Bughdu tertulis salah tulis, boleh betulkan. Akhirnya bila kita nak pergi berdakwah, kita hanya bawa satu buku kecil je. Tak perlu kita bawa buku Imam An-Nawawi syarah sekian dan sekian, betul tak? Wallahu ta'ala alam. Abang boleh tolong bang? Abang kalau boleh tolong tutupkan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل